Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Naufal bin Mazih akan menjadi hos anda, akan membicarakan tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan. Panel pertama saya dari sebelah kanan yang bernama Lutfi Hadif bin Muhammad Hanif. Panel kedua yang bernama Muhammad Aiman Danish bin Sabani. Panel yang ketiga dari sebelah kanan yang bernama Muhammad Fazli Irfan bin Muhammad Firdaus. Panel keempat saya yang bernama Muhammad Faris bin Ali. Diminta kepada panel pertama untuk menerangkan tajuk beliau. Haiwan yang telah pupus. Pupus bermaksud telah lenyap sama sekali dari muka bumi. Mari kenali haiwan-haiwan yang pernah tinggal di muka bumi pada masa dahulu. Serigala Tasmania pupus akibat diburu secara melampau, pemusnahan habitat atau wabak penyakit. Momok kelihatan seperti gajah. Haiwan ini wujud pada zaman ais. Haiwan ini berkurang akibat perubahan cuaca yang melampau dan akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Burung dodo tidak boleh terbang. Burung ini berasal dari Pulau Mauritius, diburu oleh pelayar. Dinosaur pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Harimau bertaring lengkung, mempunyai taring yang sangat panjang, iaitu mencencah 30 cm. Kuaga, haiwan yang separuh badannya kelihatan seperti kuda, manakala separuh lagi kelihatan seperti kuda belang. Kulit dan dagingnya diburu oleh manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama. Diminta kepada panel kedua untuk membincangkan tajuk beliau. Haiwan yang diancam pupus. Haiwan yang diancam pupus seperti harimau Malaya, gajah, tapir Malaya, beruang panda, badak sumbu, dugong dan orangutan. Faktor-faktor yang menyebabkan haiwan diancam kepupusan ialah seperti pemusnahan habitat. Pemusnahan habitat ialah seperti pembinaan jalan raya dan pembangunan bandar baharu yang tidak terancang memusnahkan habitat semula jadi. Yang kedua ialah seperti pemburuan haram. Pemburuan haram seperti menangkap pelbagai spesies haiwan dan tumbuhan secara berleluasa untuk dijadikan ubat-ubatan, pakaian, perhiasan dan pakaian. Yang ketiga ialah pencemaran. Pencemaran ialah pembuangan sampah seperti sisa plastik menjerat haiwan, tumbuhan dan sisa toksik membunuh haiwan di kawasan laut. Yang keempat ialah bencana alam. Bencana alam ialah seperti puting beliung, tanah runtuh, banjir dan gempa bumi. Gempa bumi turut memusnahkan habitat haiwan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel 2. Diminta kepada panel 3 untuk membincangkan tajuk beliau. Silakan. Pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Membina pusat pemeliharaan. Pusat pemeliharaan haiwan seperti pusat pemeliharaan penyu dan pusat rehabilitasi orangutan memastikan haiwan-haiwan mempunyai peluang lebih tinggi untuk menghidup di habitat sebenar. Pusat pemeliharaan penyu diwujudkan untuk memantau aktiviti penyu bertelur
dan melindungi penyu betina daripada gangguan semasa aktiviti bertelur. Ini dapat meningkatkan kadar untuk anak penyu yang menentaskan dan berjaya dilepaskan ke laut. Pusat rehabilitasi orangutan dibina untuk menyelamatkan anak-anak orangutan yang terpisah daripada ibu akibat aktiviti pembalakan, pertanian atau pemburuan haram. Anak-anak orangutan akan dilatih di pusat ini supaya mampu meneruskan hidup sebelum dilepaskan ke habitat hutan sebenar. Menanam semula pokok. Penanam semula pokok dilakukan sebagai menggantikan kawasan hutan yang telah musnah akibat pembalakan. Biji, benih atau anak pokok ditanam di kawasan yang telah dibalak. Penanam semula pokok di kawasan hutan seperti penanam semula pokok di kawasan payu bakau. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga. Dipersilakan kepada panel keempat untuk membentangkan tajuk beliau. Kepentingan pemeliharaan dan pemulihan. Mengelakkan kepupusan hasil daripada usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Faktor-faktor yang menjadi ancaman kepada haiwan dan tumbuhan berjaya dikurangkan dan populasi haiwan dan tumbuhan dapat ditingkatkan. Memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Amalan mengguna dan mengita semula barangan dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber semula jadi dan dapat mengelakkan tumbuhan dan haiwan daripada dieksploitasi secara melampau. Mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat. Aktiviti pembalakan yang terkawal seperti pembalakan terpilih serta aktiviti penanaman semula dapat mengekalkan keseimbangan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Mengelakkan kehilangan habitat. Penetapan beberapa kawasan sebagai hutan simpan, taman marin dan tapak Ramsar dapat mengelakkan haiwan dan tumbuhan kehilangan habitat. Info sains. Tumbuh-tumbuhan hanya membekalkan sebahagian kecil bekalan oksigen terbesar di dunia ialah alga yang tumbuh di laut dalam. Sekian, terima kasih. Baiklah, inilah tajuk yang kami akan membentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.